Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera Cikgu ucapkan kepada semua murid di seluruh Malaysia. Terima kasih Cikgu ucapkan kepada anda semua kerana sentiasa menonton video perkongsian sains sekolah rendah daripada Cikgu. Dalam video kali ini, Cikgu ada menyediakan video yang terbaru yang anda boleh gunakan untuk anda belajar dan untuk anda ulang kaji. Dan anda perlu menonton video Cikgu sehingga tamat kerana di akhir video nanti Cikgu ada menyediakan soalan kuis Google Form yang anda boleh jawab untuk menilai kefahaman anda. Jadi, apa kita tunggu lagi? Jom belajar bersama dengan Cikgu. Baiklah, sebelum perkongsian kali ini, marilah sama-sama kita membaca doa pada murid-murid yang beragama Islam. Boleh ikut Cikgu, dan murid-murid yang bukan beragama Islam boleh membaca mengikut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam perkongsian kali ini Cikgu akan berkongsi di bawah tajuk pengawetan makanan unit 8 sains tahun 6. Baik, Cikgu telah berkongsi 5 pengawetan makanan dalam video sebelum ini. Anda boleh lihat pada yang belum menonton dan juga yang terlepas menonton video perkongsian Cikgu yang lalu, anda boleh klik link di atas ini. Link di atas, anda boleh tengok dan boleh tonton video pengawetan makanan yang pertama yang telah Cikgu kongsikan kepada anda semua. Baik, hari ini apa yang perlu anda tahu apabila anda habis menonton video Cikgu, iaitu anda perlu tahu kaedah pengawetan makanan beserta contoh, dan yang kedua kepentingan pengawetan makanan. Dan murid-murid semua juga boleh rujuk buku teks muka surat 138 sehingga 145 buku teks sains tahun 6. Okey, jom kita lihat kaedah pengawetan makanan. Okey, terdapat 10 kaedah pengawetan makanan yang kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian kita. 5 kaedah ini Cikgu telah kongsikan dalam video yang lalu, dan pada hari ini Cikgu akan kongsikan 5 lagi kaedah pengawetan makanan. Okey, jom sama-sama kita tengok. Okey, yang pertama adalah kaedah pemasinan. Kaedah pengawetan makanan secara pemasinan. Okey, proses pengawetan makanan yang menggunakan garam. Okey, kita telah tahu garam itu masin dan kita gunakan untuk proses pengawetan secara pemasinan ini. Garam itu berfungsi untuk menyingkirkan kelembapan dan mencegah daripada pertumbuhan mikroorganisma. Jadi, kita boleh rendam makanan ini di dalam larutan garam, ataupun kita boleh sapu ataupun lumurkan makanan ni, ikan ataupun telur, sayuran dengan garam supaya dapat menyingkirkan kelembapan yang ada pada makanan tersebut dan mencegah daripada pertumbuhan mikroorganisma. Okey, contoh yang Cikgu bagi dalam gambar ini adalah telur, ikan dan juga sayur-sayuran. Kaedah pemasinan. Yang kedua, kaedah pengawetan makanan iaitu kaedah pelilinan. Okey, bagaimanakah kaedah pengawetan makanan secara pelilinan ini dijalankan? Okey, proses mengawet buah-buahan dan sayur-sayuran dengan menyalutnya dengan lilin cair. Okey, ni kalau tengok gambar ni, okey, gambar ini ataupun gambar di belakang Cikgu ini, okey, ni dibuat di kilang kan. Ini adalah proses untuk kaedah pelilinan. Mungkin dicelup dengan lilin, disalut dengan lilin supaya buah-buahan tersebut dapat bertahan lebih lama dan mengelakkan daripada rosak kerana mikroorganisma tidak boleh
tumbuh kerana terhalang daripada lilin cair tersebut. Okay, contohnya adalah buah-buahan seperti apple, buah oren, buah tomato. Okey, adalah contoh. Dan juga kaedah ini ada sedikit kekurangan dia, keburukan dia lah untuk kita manusia ni makan. Jadi kita perlulah pastikan kulit ataupun buah-buahan tadi dibasuh dengan sebaik-baiknya sebetulnya. Dan kalau boleh kita kupas dan juga buang kulit buah-buahan tersebut sebelum makan. Okey. Seterusnya kita lihat kaedah pengawetan makanan secara penyalaian. Okey. Kaedah penyalaian ini adalah proses mengeringkan makanan dengan cara mengasapnya dalam tempoh yang lama. Okey, kalau kita tengok kaedah pengeringan, okey, juga adalah kaedah mengeringkan makanan tetapi dengan cara dijemur di bawah cahaya matahari ataupun dikeringkan di dalam ketuhar. Tetapi kaedah penyalaian ini kita lakukan dengan cara mengasapnya dalam tempoh yang lama. Okey. Okey, kalau anda tengok gambar yang cikgu telah paparkan ini, okey, ini adalah contoh kaedah penyalaian dengan cara mengasap makanan tersebut, ataupun contoh ini adalah itik salai diasapkan dengan tempoh yang lama agar ianya kering dan boleh terus dimakan ataupun disimpan dalam tempoh yang berbulan-bulan. Okey, kita boleh packing dan kita boleh simpan dalam tempoh berbulan-bulan setelah disalai. Okey, contoh makanan yang cikgu berikan kepada anda semua iaitu ikan, daging ataupun pisang salai. Seterusnya kita lihat kaedah pempastioran, kaedah pengawetan secara pempastioran. Okey, bagaimanakah kaedah pempastioran ini dijalankan? Proses mengawet makanan dengan cara memanaskan makanan pada suhu yang tinggi atau sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika diikuti dengan pendinginan dengan segera. Okey, proses pempastioran ni, okay, sebagai contoh daripada susu lembu ataupun susu kambing diperah dan terus dipanaskan pada suhu yang tinggi. Tujuannya apa? Untuk membunuh mikroorganisma yang ada sebelum dipanaskan tanpa merosakkan rasa dan nilai nutrisi makanan tersebut. Susu yang telah diperah tadi dipanaskan pada suhu yang tinggi untuk mematikan mikroorganisma, dan selepas dipanaskan itu terus didinginkan dengan segera supaya proses pengawetan makanan secara pempastioran. Okay, baik, mari kita lihat bagaimanakah proses pempastioran ini dijalankan ataupun dilakukan. Proses mengawet makanan dengan cara memanaskan makanan pada suhu yang tinggi atau sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika. Maksudnya beberapa ketika ni tak lamalah, sekejap saja, diikuti dengan pendinginan dengan segera. Selepas dipanaskan pada suhu yang tinggi, susu fresh, susu yang telah diperah daripada lembu dipanaskan dan terus dilakukan pendinginan dengan segera. Pendinginan ni maksudnya kita letakkan di dalam peti sejuk di bawah 18 darjah Celsius. Okey, itu adalah proses pendinginan. Jadi apakah fungsi pemanasan pada suhu yang tertentu tadi? Ianya adalah untuk membunuh mikroorganisma tanpa merosakkan rasa dan nilai nutrisi makanan tersebut. Okey, itu adalah kaedah pempastioran, dan proses ini dijalankan di dalam mesin, di kilang. Okey, sebagai contoh yang cikgu tunjukkan ini di dalam gambar ini, dan anda boleh lihat dalam buku teks anda ada dipaparkan gambar mesin ataupun proses langkah-langkah untuk proses pempastioran. Contohnya iaitu yogurt ataupun susu kotak. Okey,
Seterusnya kita lihat proses pengetinan dan pembotolan. Okey, proses pengetinan dan pembotolan ni adalah kaedah pengawetan makanan yang melibatkan proses memanaskan makanan untuk membunuh mikroorganisma seperti bakteria dan kulat. Okey, kalau anda lihat, semua proses pengawetan makanan ni adalah bertujuan untuk membunuh ataupun menghalang mikroorganisma untuk membiak, untuk bertumbuh. Itu ya tujuannya sebenarnya. Dan yang kedua, makanan yang dimasak dan disimpan dalam botol bekas atau tin yang kedap udara. Okey. Dan yang ketiga, pengetinan dan pembotolan membolehkan makanan disimpan dalam tempoh yang lama sehingga beberapa tahun. Okey, ini adalah proses pengetinan dan pembotolan. Contoh makanan yang diawet dengan cara ini ialah buah-buahan dalam tin tu, sos tomato, sos cili, kicap, sardin dan juga pelbagai lagi makanan dalam tin. Okey, semua cikgu telah terangkan tentang proses pengawetan makanan. Baiklah, sekarang ini kita ingin lihat apakah kepentingan teknologi pengawetan makanan. Okey, di sini cikgu senaraikan 5 kepentingan teknologi pengawetan makanan. Yang pertama, makanan yang telah ditinkan boleh mengatasi masalah bekalan makanan semasa kecemasan. Okey, contohnya makanan yang kita masak setiap hari. Okey, kita bila dah banjir, jadi kita tak ada ruang, tak ada masa, tak ada bekalan untuk masak. Jadi makanan yang telah ditinkan inilah boleh kita gunakan, kita boleh edarkan kepada masa-masa banjir sebagai bekalan makanan kepada mereka. Yang kedua, sesetengah makanan yang dihasilkan oleh sesebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Okey, sebagai contoh, kita dapat makan makanan daripada negara lain. Walaupun negara itu jauh, tetapi kita boleh dapat makan kerana makanan itu telah diawet dan selamat untuk dimakan di negara kita. Dan yang ketiga, memudahkan makanan disimpan dan mudah diangkut untuk dipasarkan ke tempat lain. Okey, makanan daripada negara kita yang telah kita awet, kita telah tinkan, kita boleh ekspor dan import ke negara lain agar negara lain pun dapat makan makanan kita dan kita dapat jual makanan ke tempat ataupun dipasarkan ke tempat lain tanpa merosakkan makanan tersebut. Okey, seterusnya, buah-buahan bermusim dapat dinikmati sepanjang tahun dan last sekali, makanan yang diawet dapat disimpan lebih lama dan boleh memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Jadi kita dapat gunakan makanan tu sepanjang tahun. Kalau tak ada makanan yang kita perlu masak, kita boleh makan makanan yang telah diawet sepanjang tahun. Makanan dan yang terakhir ialah makanan yang diawet dapat disimpan lebih lama dan boleh memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Okey, ini adalah 5 kepentingan teknologi pengawetan makanan yang cikgu kongsikan kepada anda semua. Okey, cikgu rasa setakat itu sajalah perkongsian cikgu dalam video kali ini. Cikgu harap ianya memberi manfaat kepada anda semua dan anda boleh gunakan untuk ulang kaji dan jawab soalan kuis Google Form yang cikgu sediakan di dalam ruang deskripsi di bawah. Okey, jika anda rasa video cikgu ini bermanfaat untuk anda semua, jangan lupa anda like, share kepada rakan-rakan dan anda subscribe, dan yang paling penting anda tekan butang loceng untuk mendapat notifikasi video-video terbaru Cikgu Ware untuk anda gunakan dalam pembelajaran sains anda. Cikgu Ware rasa setakat itu saja perkongsian untuk video kali ini. Terima kasih cikgu ucapkan kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.